Sekarang masak pun malas. Orang perempuan pun main order aja. Grab food, Food Panda, Lala Move. Bukan hanya budak, dengan mak-maknya pun gemuk. Order aja. Sedangkan penting anak-anak kita ni merasa air tangan ibunya sendiri. Penting. Bukan hanya anak penting merasa air tangan ibunya. Anak mak mentua pun penting untuk mendapatkan air tangan anak ibu mentua suaminya itu. Faham? Kalau kau selalu sangat makan luar atau beli masakan luar, yakin dan percaya, lelaki tidak akan rasa lagi dah kenikmatan air tangan isterinya. Kena faham tu. Nak tahu lanjutan tentang itu, datang malam ni di Masjid Jannatul Firdaus. Malam ni datang ramai-ramai. Petang ini dijangkakan selepas asar sudah mula membanjiri masjid. Tempat duduk khas di sebelah kubah menara masjid pun ada. Sebab tempat dijangkakan penuh petang ni, datang ramai-ramai. Itu tajuk tu lah. Kan? Sedangkan lidah lagi tergigit, maka main lagi tajuk malam ni. Kan? Macam tu lah. Jadi itu dia. Zaman dah berubah. Tapi Nabi pesan rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan oleh tuan pengurusi acara yang berusaha, Puan Dayang Kuroslin binti Pengiran Saleh, penolong pegawai pendidikan daerah Limbang sektor pembelajaran, mewakili pegawai PPD daerah Limbang, yang berusaha Ustaz Awang Abdul Rahim bin Awang Rosli, yang dipertua PIBG Sekolah Kebangsaan Limbang, yang dihormati Puan Mahani binti Montel, penolong pegawai pendidikan daerah Limbang sektor pembelajaran PPD Limbang, Encik Razmi bin Amid, penolong kanan co-curriculum SK Limbang, merangkap pengurusi surau Umar Al-Khattab Sekolah Kebangsaan Limbang, guru-guru, ibu bapa dan hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat kerana pada pagi ini sekali lagi kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berada dalam dewan yang berbahagia ini. Dewan nak kata terbuka, tak terbuka sangatlah, macam terbuka, dan dapat bertemu muka buat pertama kalinya. Saya dapat lihat pancaran wajah terkejutnya nampak Samsul Debat datang, macam tak pernah tengok orang. Macam mana pun, terima kasih. Saya rasa terharu dengan sambutan yang diberikan di Limbang. Daripada lapangan terbang lagi, saya dah ditahan daripada tangga kapal terbang. Sampailah ke bangunan airport Limbang, Limbang International Airport. Ramai betul. Sampaikan Ustaz Awang Abdul Rahim terpaksa bawa saya lari masuk dalam kereta dulu semalam. Kalau tidak nanti saya kena roblok banyak sangat. Alhamdulillah, hari ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita ada satu agenda dengan topik ibu bapa, caknakah kita? Bila sebut cakna ni, maksud cakna apa? Jangan risau, penceramah kalau tanya biasanya dia jawab balik semula. Biasanya yang mendengar tu senyum aja. Nak pula yang pegang kamera tengah sibuk merakam tu, tangan tak bergerak. Dia nak jawab tak boleh, takut dengar suara dia. Jadi cakna ni maksud dia ambil tahu, peduli, itu maksud cakna. Jadi kita kena ambil tahu, dalam hidup kita. Saya selalu bawa dalam ceramah 2-3 hari ni pun saya bawa 3 perkara je yang Allah Ta'ala akan tanya bila kita mati nanti. Bila kita mati 3 perkara je. Yang pertama, Allah Ta'ala akan tanya tentang nikmat umur dulu hidup berapa tahun, macam mana kau habiskan. Kemudian masa nikmat muda,
Apa yang kau buat dengan umur yang muda dulu? Buat apa? Enjoy, lepak-lepak, jalan-jalan, main-main. Allah Ta'ala akan tanya. Yang ketiga, nikmat harta. Dari mana kita dapat duit? Ke mana kita belanjakan? Dan yang keempat, nikmat ilmu. Begitu juga yang kedua, Allah Ta'ala akan tanya tentang amanah. Amanah ni ada banyak. Itu saya sentuh sekejap lagi. Dan yang ketiganya, Allah Ta'ala akan tanya tentang silaturahim. Jadi tentang yang pertama, nikmat dan silaturahim, saya tak sempat nak cerita hari ni. Maknanya kena panggil lagi. Ya, hari ni kita cerita tentang amanah. Bayangkan seorang anak yang dilahir, yang dikandungkan selama 9 bulan lebih, kemudian lahirnya anak ke atas dunia ini, melihat dunia ini, maka anak-anak ini dia keluar, bukan keluar saja, dia keluar bersama dengan amanah yang perlu digalas oleh kedua ibu bapanya. Itu sebabnya kalau dalam istiadat berandoi, kalau tak tahu di sini ada buat ke tidak, ada juga. Okey. Jadi dia pun kata, tatkala engkau jatuhlah ke lantai, dengan segera bidan pun mencapai. Sudah dimandikan, lalulah dipakai, tinggallah ibumu lemah dan longlai. Nampak? Lahir je, mandikan anak tu, basuh sikit, balut, tinggallah ibu tu lemah dan longlai. Sambung dia. Setelah kamu sudahlah ada, siang dan malam ibumu berjaga, tiadalah dapat baring seketika, makan dan minum tiada dirasa. Sakit pantang, berpantang, masa tu sakit, koyak sana, pecah sini kan, berjahit sakit lagi, berjalan pun sakit, makan pun tak ada selera, tapi hatinya gembira bila dapat anak. Betul tak? Tapi dalam gembira-gembira tu ada tanggungjawabnya kan, ada tanggungjawabnya anak-anak kita. Nabi kata anak-anak ibarat kain yang putih, terserahlah pada kedua ibu bapanya untuk menjadikannya Yahudi, Nasrani, Majusi. Mana nak corakkan anak kita ni terserah pada kita. Kita selalu cakap anak derhaka, tanggang, kan? Tapi rupa-rupanya ketika zaman Saidina Umar, pernah datang satu bapa bawa anak dia beritahu kepada Saidina Umar, wahai Umar, kau tolong nasihatkan anak aku ni derhaka. Maka pada ketika itu Saidina Umar pun tegurlah dia, jangan jadi anak derhaka. Jadi anak derhaka ni tempatnya di neraka, begini, begitu, begini. Setelah habis nasihat tu, anak itu bersuara, wahai Umar, aku juga ingin bertanya, adakah dalam semua keadaan hanya anak saja menderhaka kepada kedua ibu bapanya? Ada tak keadaan ibu bapa derhaka kepada anaknya? Maka jawab Saidina Umar, ada. Apakah keadaan anak itu boleh mak ayah itu dikatakan derhaka kepada anak? Nak tahu tak jawapan dia? Kalau nak tahu jangan ke mana-mana, kita jumpa lagi selepas ini. Dah macam dalam TV pula kan. Kalau nak tanya jawapannya, maka pada ketika Saidina Umar kata ada 3 keadaan ibu bapa dikatakan derhaka kepada seorang anak. Yang pertama, kegagalan seorang bapa, seorang ibu memberikan nama yang baik-baik untuk anaknya. Penting bagi nama anak nama yang baik-baik. Letakkan nama yang baik-baik. Contohnya Awang Abdul Rahim, kan sedap nama tu. Contoh, jangan letak nama Syamsul, sebab Syamsul ni maksudnya matahari. Panas, dahlah musim panas. Syamsul ni pun cepat panas. Dahlah Syamsul, debat pula, jangan, susah.
Untuk makluman semua, itu bukan nama betul saya, itu nama gelaran sahaja. Tolong jangan tanya lagi dalam media sosial. Kenapa nama bapaknya debat? Jangan tanya soalan tu lagi. Itu hanya nama gelaran. Letak nama yang baik-baik. Ya, dahlah Syamsul Amri pula tu ketua segala matahari. Ya Allah, panas betul. Jangan ya. Walaupun minat sangat kan Syamsul debat, tolong jangan letak anak nama Syamsul debat. Tapi nombor plate kereta saya semua SD. Nombor lahat Datuk SDN. Berapa nombornya? Rahsia. Macam tu. Kan? Ya betul. Jangan letak nama yang baik-baik. Kadang-kadang belum lahir anak dah ada nama. Kalau ikut sunnah Nabi, bagi nama anak, bagi nama pada hari yang ke-7 selepas kelahiran. Itu ikut sunnah Nabi. Jadi kalau lahir anak, orang semua tengok siapa nama budak ni, belum tahu lagi, bagi baby je dulu, tunggu 7 hari baru tahu nama dia. Sunnah Nabi kan. Ini belum lahir lagi, dalam perut dah ada nama dah. Bang, kita combinekan nama kita, lambang kasih sayang kita. Nama abang Yahya, nama saya Mahani, nama anak kita Yamaha. Itu nama Jepun kan. Maznah Daud, Mazda budak tu. Jangan, tu nama kereta. Ya, jangan. Habis letak nama yang baik-baik. Kadang-kadang orang sekarang dia gemar ambil nama ikut situasi. Tiba-tiba redup, nama anaknya redup. Jatuh nama anaknya. Tengok tadi kan, nama ayahanda kepada Puan Mahani. Tengok orang dulu-dulu kan, dia letak Montel, dia letak. Ada tu letak, ada satu tu, ada letak nama, saya malah nak cakap, tak nak lah, saya nak sebut. Banyak nama tu, banyaklah nama tu. Ada nama, tetapi itu tak apa, tapi jelas lah, Montel, redup. Ada nama tu petang, ada namanya dini hari, ada, dia ikut suasana. Tetapi sekarang ni kan ada pula yang beli buku-buku, dia beli buku-buku dekat pasaraya. Ada dekat kedai-kedai buku tu nama-nama baik, dia kata, betul tak? Nama-nama baik, tapi kena ingat tau, walaupun nama tu nama baik, tapi ada kadang-kadang zaman sahabat dulu ada yang nama macam tu tapi perangainya tak baik. Maksud nama tu baik. Contoh. Kadang-kadang nama yang kita letak tu sedap tapi nama anak jin. Contoh anak saya ada seorang, Zakwan, nama anak jin. Namanya memanglah baik, maksud dia bijak, hebat. Siapa nama anak dia Zakwan kat tangan? Tu nama anak jin kita main Zakwan dengan jin-jin mana? Tu belum cerita lagi Balkis, Kristina. Tu. Banyak lagi lah. Tu sebabnya tak apalah, dah bagi tu tak apalah, panggil nama lain. Kis. Bal kan panggil bal macam bal lampu pula. Macam tu lah kan, tak boleh kan. Macam tu lah. Tu yang dia tukar orang dulu-dulu, ingat tak, Ahmad Albab, tak sesuai kan. Dia ketuk pintu baru diam budak tu. Albab namanya, wahal namanya lain. Nampak tak? Jadi makna kata bagi nama yang baik-baik. Saya dulu adalah, masa anak saya lahir je, setiap kali anak saya lahir, saya akan mesej dekat pejabat mufti. Saya minta masa tu, timbalan mufti masa tu, dia kata tolong tengok mana nama yang baik-baik. Dia kata ada satu nama, saya tak nak sebut, takut ada yang kena. Nama tu memang maksud dia yang bijaksana, yang cerdik, yang pintar. Ada satu nama, saya tak nak sebut nama dia, bermula dengan D. Kalau bahasa Arabnya Dot, nama lelaki lah. Jadi rupa-rupanya bila tanya balik, rupa-rupa di Indonesia banyak guna nama tu, saya tak nak sebut nama apa. Dan bila cek-cek, rupanya memang maksud dia baik, tetapi zaman Nabi dulu ada seorang sahabat nama dia macam tu. Bukan Dot, dia pakai Dal. Rupa-rupanya ada seorang sahabat ketika zaman Nabi, namanya seperti itu, perangainya pemalas betul. Pemalas betul-betul. Jadi dia kata tak usahlah pakai nama ni, dia pun cadang nama lain. Itulah. Sebab tanya orang yang pandai-pandai. Jadi mesej Ustaz Awang Abdul Rahim,
Assalamualaikum Ustaz. Ni kalau nama macam ni, antara nama ni mana pandangan Ustaz? Kalau dia rasa okey, okeylah. Sebab kadang-kadang kita ni ilmu tak tinggi kan. Lepas tu dalam tempoh 7 hari juga, dalam tempoh lahir-lahir tu cepat-cepat tahnikkan budak tu. Tahu tahnik? Belah bibir budak tu dengan apa? Dengan buah kurma, kalau ikut sunnahnya. Kalau boleh cari imam yang tak merokok. Ini cari imam yang merokok, nak tahnik budak, dia isap rokok. Dah ready dah. Okey. Dia pun buang. Dia pun ambil lah kurma bercampur dengan asap rokok tadi. Dia pun ambil, dia pun tonyoh dekat langit budak tu. Bila dia tonyoh langit, berkerut muka baby tu. Dia kata ini rasa budak garam ni, budak tu pun tahu. Itulah kan. Jangan. Ya. Okay, itu yang pertama, kegagalan memberi nama baik-baik derhaka. Kedua, kegagalan seorang bapa menyediakan ibu yang baik untuk anak tu. Maknanya penting seorang lelaki mencari isteri yang baik supaya boleh menjadi ibu yang baik untuk anak-anak dia. Maka budak tadi cakap, kalau macam tu ayah aku derhaka. Dia tak bagi aku nama yang baik, dia bagi aku nama yang ada dalam bahasa Melayu bila diterjemahkan kumbang hitam. Aku juga boleh katakan dia derhaka kerana apa? Kedua, dia aku tak kenal sampai sekarang, aku tak tahu siapa ibu aku. Dan yang ketiganya disebut oleh Sayyidina Umar, dikatakan seorang bapa itu derhaka apabila kegagalan seorang bapa menyediakan pendidikan Al-Quran untuk anak-anak. Pada ketika zaman itu, Al-Quran merupakan silibus tunggal yang ada untuk mendidik anak-anak. Tetapi hari ini kita dah ada macam-macam kurikulum. Kita ada macam-macam ilmu yang boleh kita pelajari di sekolah, ilmu duniawi dan juga akhirat. Kita boleh belajar di sekolah. Kewajipan seorang ibu dan bapa untuk memastikan anak-anak menerima pendidikan yang sempurna di sekolah. Sekiranya kita membiarkan anak kita tidak mendapat pendidikan yang sewajarnya, maka jadilah kita ibu bapa yang derhaka. Itu sebab penting. Mesyuarat PIBG hari ini adalah mesyuarat yang paling dielakkan oleh ibu bapa. Kerana mereka bimbang mereka dipilih sebagai jawatan kuasa. Tetapi sebenarnya apa yang lebih penting adalah agenda nak membangunkan anak-anak kita. Kalau ada saranan dan cadangan, berikan cadangan. Sebab ini semua adalah demi pembangunan dan masa depan anak-anak kita. Limbang, satu kawasan yang tidaklah besar sangat tetapi padat dan juga boleh dijadikan asas untuk membangunkan kawasan ini. Dengan cara apa? Dengan cara ilmu. Kita nak anak-anak Limbang dia berjaya menjadi insan yang diharapkan. Kita nak anak-anak kita jadi doktor, jadi peguam, jadi jurutera, jadi manusia yang hebat-hebat, supaya dia balik dia boleh bantu bangunkan Limbang ini. Hari ini mungkin kita tak nampak, tapi dalam 10-15 tahun lagi kita akan nampak apabila hasil daripada ilmu pengetahuan yang diperolehi oleh anak-anak kita bermula daripada langkah pertama di sekolah kebangsaan Limbang ini. Sebab penting, jangan kita biarkan anak-anak kita ini hanyut dengan arus pemodenan dan juga ujian kemajuan pada hari ini. Kalau kita tengok hari ini tak sama macam dulu. Zaman saya dengan Ustaz Awang Abdul Rahim dulu, TV sampai pukul 5 saja dulu. Sekarang TV 24 jam. Dulu TV kan kalau nak tengok awal sebelum pukul 5 kita nampak jam aja. Itu je. Hari ni boleh tengok macam-macam cerita. Tak cukup dengan letak mangkuk piring dekat atas bumbung itu. Letak pula parabola. Kalau di belah Limbang ni ada yang letak parabola atas satu dunia punya siaran dia boleh tengok. Tu belum cerita lagi kemajuan dengan peranti gadget yang canggih-canggih. Dulu kalau kanak-kanak berusia 4 tahun boleh membaca, akan keluar surat khabar muka depan. Hebat budak ni boleh membaca. Tapi hari ni seawal umur 2 tahun dah tahu password handphone mak ni. Hari ni dia boleh tahu nak install, dia boleh tahu nak bayar pakai kredit kad, nombor password, nombor PIN, semua dia boleh tahu. Dan dengan phone juga dia boleh tekan. Dulu saya Ustaz Awang dulu dengan Puan Mahani semua dulu, kami boleh hafal nombor telefon banyak dulu.
Tapi hari ni semua tak ingat nombor telefon. Dia ingat dekat mana nak cari nombor telefon. Dulu susah, sekarang tengok tekan phone book. Dulu buku telefon tu boleh tarik panjang-panjang. Siap ada gambar tomok dekat depan tu. New Boys, gambar Siti Nurhaliza, ada gambar-gambar artis dulu zaman budak-budak dulu. Mana ada macam sekarang. Sekarang masak pun malas. Orang perempuan pun main order aja. Grab food, Food Panda, Lala Move. Bukan hanya budak, dengan mak-maknya pun gemuk. Order aja. Sedangkan penting anak-anak kita ni merasa air tangan ibunya sendiri. Penting. Bukan hanya anak penting merasa air tangan ibunya. Anak mak mentua pun penting untuk mendapatkan air tangan anak ibu mentua, suaminya itu. Faham? Kalau kau selalu sangat makan luar atau beli masakan luar, yakin dan percaya, lelaki tidak akan rasa lagi dah kenikmatan air tangan isterinya. Kena faham tu. Nak tahu lanjutan tentang itu, datang malam ni di Masjid Jannatul Firdaus. Malam ni datang ramai-ramai. Petang ini dijangkakan selepas asar sudah mula membanjiri masjid. Tempat duduk khas di sebelah kubah menara masjid pun ada. Sebab tempat dijangkakan penuh petang ni, datang ramai-ramai. Itu tajuk tu lah. Kan? Sedangkan lidah lagi tergigit, bukan main lagi tajuk malam ni. Kan? Macam tu lah. Jadi itu dia. Zaman dah berubah. Tapi Nabi pesan. Nabi kata apa? Didiklah anak-anak kamu sesuai mengikut zaman dia. Tak ada masalah kita boleh bagi handphone pada anak kita, tapi dengan kawalan. Bukan bagi secara sembrono, secara melulu. Berlaku di Kelantan. Di Kelantan, seorang anak tu bila dia main game peranti ni dekat dengan mata dia. Akhirnya anak kita bila keluar dengan kita naik kereta, mata dia walaupun pandang keluar, dia nampak pandang macam dia leka, tapi sebenarnya dalam kepala dia masih lagi membayangkan skrin yang kecil. Dibawa jumpa dengan doktor, dia sampai jadi macam ni. Doktor panggil nama dia. Doktor panggil, dia tak dengar. Panggil tak dengar. So, doktor tepuk. Apa tepuk dia? Dia punya. Penyakit ni berlaku pada mereka yang terlalu sangat dengan gadget. Seorang isteri pun kadang-kadang leka, terlupa melayan suami di atas katil kerana sibuk dengan gadget. Handphone tak habis-habis. Tengok TikTok. Lagi leka. Bayangkan CEO pengasas TikTok, dia pun tak bagi anak dia main TikTok. Bayangkan. Kita hari ni kena Samsul debat pun dalam TikTok. Sampaikan ada dekat airport tu, Alah Ustaz TikTok ni. Ustaz TikTok dia. Dia macam tu. Jadi benda ni kita kena perhatikan. Boleh bagi anak kita main handphone, tetapi mesti dengan kawalan. Dalam Islam ni, apa-apa perkara sekalipun kalau berlebih-lebihan, dia boleh akan membawa kepada mudarat. Berlebih-lebihan tengok TV pun ada mudarat. Berlebih-lebihan makan pun ada mudarat. Berlebih-lebihan tidur pun ada mudarat. Sahabat saya dulu masa dekat universiti, dia tidur 2 hari. 2 hari tidur, bangun sehari. Tidur 2 hari, bangun sehari. Orang biasa bangun, dah pukul berapa dah? Dia tak. Dia tanya, hari apa dah? Lain soalan dia. Macam tu lah keadaan dia. Jadi ibu bapa kena ambil tahu tentang anak-anak. Tengok perkembangan anak-anak. Kata Saidina Umar, nak didik anak ni ada 3 peringkat. 3 peringkat. Peringkat yang pertama, 7 tahun yang pertama. 7 tahun pertama, layanlah anak seperti raja. Apa dia nak, bagi. Sekarang ni senang. Kedai Iko RM2 pun ada. Kan ada kedai barangan murah, boleh bagi anak. Bagi. 7 tahun pertama sahaja, ingat saya cakap.
Nak bagi anak apa dia nak bagi? 7 tahun pertama sahaja. Dia nak mainan, beli. Dia nak tu, beli. Dia nak makan ni, dia nak aiskrim, bagi. Dia nak makan apa, air apa tu, dia nak makan cendol sedap, Tremendous Cafe. Wah, promote lagi Tremendous Cafe ni. Dah itu tempat dia bawa semalam, number 1 di Limbang. Macamlah besar sangat Limbang ni. Kalau kau cakap nombor 1 di Sarawak, aku faham lah, tak kisahlah. Tapi maknanya apa yang dia nak, layankan. Tapi hanya setakat 7 tahun pertama sahaja. Kemudian Saidina Umar kata, peringkat yang kedua adalah 7 tahun yang kedua, 8 hingga 15 tahun. Pada ketika ini, layan anak seperti hamba. Bagi dia tugas, kemas rumah, buang sampah, kemas katil, sidai towel. Kalau di Negeri Sembilan dia panggil kensal. Kensal, di sini towel, tuala. Sidai tuala. Di Limbang panggil apa? Towel. Nyampah aku. Okey, sidai towel. Kalau tidak tu towel tu dekat atas lantai, betul? Marah mak dia. Layan anak seperti hamba, suruh dia buat kerja. Kalau maknya ada kerja, suruh dia bantu, suruh dia tolong, suruh dia buat, potong bawang, kemas rumah, kemas katil, lipat baju sendiri, basuh kasut sendiri. Ajar dia. Itu cara dia. Suruh dia basuh motosikal ayah dia. Sebab apa? Itu bukan sebenarnya nak dera anak, tapi sebenarnya nak didik anak ni kepatuhan dan taat, dan tahu rasa susah buat kerja. Jadi dia faham itulah motosikal ayahnya cari rezeki untuk dia. Tetapi selepas 14 tahun, 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, kata Saidina Umar, layanlah anak seperti sahabat, berkawan dengan dia. Jadi anak pun bila dah jadi kawan, apa-apa masalah dia cerita dengan kita. Ibu, okeylah mama, nyampah aku Limbang mama. Mama. Kan? Penatlah sekarang dekat sekolah, banyak kerja lah. Biasalah tu. Kawan-kawan bercakap, biasalah tu. Sekarang memang macam tu. Mama tanya kawan-kawan mama pun, anak-anak dia semua macam tu. Ya mama? Iya. Mama sekarang panas lah kan? Musim panas sekarang ni. Itulah, bila dah tahu panas, kenapa lah buat ceramah dekat dewan yang tak ada aircon? Ni contoh lah, contoh. Saja je. Okey. Dah, makna kata dia bercerita tu macam kawan-kawan. Yang jadi masalah pada masyarakat kita, hari ini, layan anak seperti raja tu sampai anak umur 15, 16, 17 masih lagi layan anak seperti raja. Anak tu dia bagi nak motosikal, beli, tak ada lesen membawa motosikal, round satu Limbang, kepala keras pula tu sebab helmet pun tak pakai. Saya nampak semalam budak tu kecil je, kaki pun tak sampai. Nampak? Jadi salah siapa? Salah ibu bapanya. Tu sebab kena ambil tahu, kena ambil peduli. Jadi sebenarnya dalam kehidupan kita ni, apa yang perlu ada? Pertama, kena jujur dengan anak. Jujur dengan anak. Mana yang boleh, boleh. Mana tak boleh, tak boleh lah. Kedua, kena tahu amanah kita dengan anak-anak. Dari segi perbelanjaan dia, apa yang perlu kita siapkan, buku-bukunya, peralatan untuk dia menuntut ilmu, kena siapkan. Ketiga, jaga hubungan baik dengan anak-anak. Jangan layan anak seperti musuh, jangan. Sentiasa bagi nasihat dan dorongan pada anak-anak. Bila orang cakap, aku tengok anak kau ni baik nampaknya. Baik. Dia sendiri yang condemn anak dia sendiri. Anak ni suka dengan puji-pujian daripada mak ayah dia. Kemudian ajar anak kita tentang bersabar dalam belajar. Ada hikmahnya nak. Belajar rajin-rajin tapi gagal, tak apa, usaha lagi. Tentu ada hikmahnya. Kegagalan ni nak buka minda kita supaya kita berusaha lagi kuat lagi, supaya kita tidak gagal lagi. Seterusnya, ajar anak kita tentang tanggungjawab. Bertanggungjawab dengan diri dia, bertanggungjawab dengan peralatan, harta benda yang dia patut jaga, beg sekolah dia, buku-buku dia. Dia kena jaga tanggungjawab tu.
jaga kebersihan pakaian dia, dia kena jaga diri dia, kan? Tanggungjawab. Kalau tidak, jadilah dia seperti orang yang suka menyalahkan orang lain. Sikit-sikit salahkan orang, sikit-sikit salahkan orang. Kenapa hisap rokok? Ayah hisap. Kenapa sekolah sini? Mak suruh. Semua salah orang lain. Macam cerita bangau, oh bangau. Kenapa bangau kurus, ibu-ibu sekalian? Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul, wahai bapak-bapak? Kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang sangat. Kenapa rumput panjang? Kebau tak makan. Kenapa kebau tak makan? Orang perempuan diamlah, tanya lelaki. Kenapa? Kenapa sakit? Kenapa kebau tak makan? Sakit perut. Kenapa perut dah sakit? Makan nasi mentah. Kenapa nasi itu mentah orang lelaki? Kayu api basah. Kenapa kayu api basah? Hujan turun. Kenapa hujan turun? Katak panggil. Kenapa katak panggil? Ular nak makan. Tengok. Jadi Puan Mahani dan juga Puan Dayang Kuroslin rasa bangga tak kita yang mak ayah masih ingat lagi lagu Tadika tu. Saya cuba je tadi, beria-ria dia jawab, lepas ni apa, lepas ni apa, lepas ni apa. Tapi sebenarnya lagu tu, orang dulu-dulu ajar kita lagu tu tentang menyalahkan orang lain, menyalahkan orang lain. Ni salah dia, ni salah dia. Sejak bila hujan turun sebab katak panggil, cakap. Tapi akhirnya dalam banyak-banyak haiwan yang kita sebut dalam cerita tu, ular adalah binatang yang paling bertanggungjawab. Bila ditanya, kenapa engkau nak makan katak wahai ular? Ular jawab sambil memandang tepat kepada mata yang bertanya. Memang makanan aku. Memang makanan aku. Memang makanan aku. 3 kali dia jawab. Dan ada satu lagi jawapannya telah dipadamkan oleh Jabatan Arkib Negara. So what? Dia siap tanya lagi kenapa. Tapi sebenarnya itulah dia. Kita nak anak kita belajar betul. Kita pun tak suka anak kita tipu kita. Kenapa tak siap kerja? Dah siap dah. Orang ni pergi padam pula. Dia boleh tipu kita. Kalau benda-benda kecil macam tu dia boleh tipu kita, tak mustahil satu hari nanti dia akan tipu kita dalam perkara-perkara yang lebih besar. Bapa yang mengajar Sazali seperti ini, katakan, kata je, anakku Sazali dengarlah rintihan ayahmu ini, kan? Sebab apa? Terlampau baik sangat. Ambil, kau nak apa ambil, nak duit bagi apa, anak aku baik, anak aku elok. Tak. Itu sebab masa mana cikgu-cikgu, mana cikgu? Guru-guru sekolah ni mana, tolong angkat tangan. Dah tak mengaku cikgu pula dah. Oh tu dekat belakang. Cikgu-cikgu, waktu hari bertemu dengan ibu bapa, hari report card day, tolong cakap terus terang. Bila mak ayah tanya, macam mana dengan anak saya ya cikgu? Itulah cikgu jawab dengan penuh sopan dan santun. Dia ni okey sebenarnya, cuma ialah kan banyak main. Kalau dia bersungguh-sungguh, saya yakin dia boleh berjaya. Tanpa kau tahulah. Bila orang tanya macam mana anak dia, cakap terus terang. Macam ni lah, budak ni banyak betul perangainya kat sekolah. Saya hari-hari doa bilalah budak ni nak pindah sekolah. Macam tu. Jadi biar bapaknya tahu betapa teruk perangai anak tu. Barulah bapak tu dapat. Jadi bapak tu pandang anak dia, kau pemasalah kau. Mana dia? Dia boleh takut. Faham? Macam mana dengan anak saya cikgu? Macam ni lah, saya nak cerita pun tak sanggup. Ini adalah senarai kemungkaran yang dia buat dekat sekolahan. Bagian bapaknya baca astagfirullah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, anakku, ya Allah. Dia tahu. Betul. Ini kadang-kadang dia ni baik sebenarnya, tak ada masalah pun, cuma ialah kan gemar ayat standard. Kau tak penat ke bertahun-tahun cakap macam tu?
Cakap aja terus terang. Sebab mak ayah nak tahu macam mana anak dia dekat sekolah. Kalau dia degil, cakap degil. Dia tak reti duduk diam. Dia usik kawan dia sana, usik kawan dia sini. Tak tahulah dia ikut perangai siapa. Tengok tanya. Bapaknya ke maknya, macam tu cakap. Geram betul aku, dia kata. Yang dia ni memang tak boleh duduk kat kelas. Asal duduk nak terkencing. Duduk nak terkencing. Kejap-kejap bilik air. Kejap-kejap bilik air. Jadi bapak pun tengok. Kau dekat rumah tak ada pula macam tu. Nampak. Biar ayahnya tahu. Maknanya mak ayah kena ambil tahu. Faham? Kemudian seterusnya apa? Seterusnya apa yang perlu ada adalah respon yang positif pada anak-anak. Tak sabar tunggu keputusan peksa anak. Sekali anak keluar bawa balik result peksa, tengok anak buat keputusan peksa. Cikgu minta suruh tanda tangan. Ayahnya paling silap bila ambil. Duduk situ. Apa teruk sangat bahasa Melayu kau ni? Kau ni bahasa apa yang kau cakap kat rumah? Agama kau fail. Kau ni agama apa? Langsung agama pun tanya. Matematik fail. La ilaha illallah. Bahasa Inggeris fail. Belum pernah keturunan keluarga kita yang bahasa Inggerisnya fail macam kau ni, dia marah. Budak tu akhirnya apa? Dia duduk takut. Cepatlah. Salah. Sepatutnya bila dapat sampai ni cikgu suruh tanda tangan. Tak apa, pegang. Duduk. Suruh anak tu duduk, kita yang duduk kita tanya. Bahasa Melayu macam mana? Anak yang cakap. Bahasa Melayu teruklah ya. Dapat berapa? Dapat C. Ish, apa teruk sangat? Itulah. Tak apa. Penggalakan datang, cuba naikkan lagi. Boleh? Bahasa Inggeris teruk ya. Kenapa pula? Fail. Fail. Habis macam mana tu? Itulah cikgu bahasa Inggeris cakap, kita kena selalu cakap bahasa Inggeris kat rumah. Okay? From now on. Ayah dia cakap orang putih. Yes, no right. Thank you, what you talking about. Bantai. Matematik macam mana? Matematik pun teruk ya. F. Fail terus. Kosong maka. Astaghfirullahalazim. Kenapa tu? Itulah cikgu matematik cakap kita kena banyak buat latihan kat rumah. Betul cakap cikgu kau tu. Okey. Sekarang ni buku latihan dah ada ke belum? Tak ada lagi, dah siap. Jom kita pergi beli buku latihan dekat kedai buku tu. Okey, duit minta dengan mak. Settle. Tak usah duit ni minta dengan mak. Kau asam betul. Jadi makna kata kita ni dalam nak menjaga hubungan kita dengan anak ni penting approach tu, kaedahnya tu kena betul. Sebab anak-anak sekarang bukan macam dulu. Zaman Puan Mahani, zaman Puan Dayangku Roslin ni dulu, tazab tapi jadi elok, jadi pegawai PPD. Kena rotan jadi penolong pegawai pendidikan daerah Limbang sektor pembelajaran. Macam tu. Kena rotan jadi wakil PPD. Kan? Kena rotan, kena teruk, kena benam dalam air ni, kepala ni, langsung jadi pegawai agama daerah Limbang tu. Ustaz awangku Abdul Rahim tu. Ya. Saya dulu kena sebat kiri kanan, kena sebat kat punggung, jadi Samsul Debat. Nampak macam mana? Dulu lain, orang dulu merotan dengan ilmu. Sekarang rotan geram, mati pula tu. Sekarang. Itu sebabnya penting kita kena kenal anak kita. Lagi satu, di kalangan anak-anak kita setiap orang tak sama. Anak sulung sensitif dia lain. Anak nombor 2 nak menang aja. Anak nombor 3 selalu mengadu apa yang nombor 1, nombor 2 buat kat dia. Tapi nombor 3 biasanya baik dengan nombor 1. Kan? Lepas tu tengok kita suka warna apa. Kadang-kadang ada mak ni pun sama. Kadang-kadang ada mak ni nampaknya macam lembut tapi hatinya keras. Yang lelaki nampak je garang tapi hatinya lembut. Tak percaya cuba tengok tapak tangan masing-masing. Kita buat ujian. Cuba tengok tapak tangan masing-masing. Tengok tapak tangan masing-masing. Tengok masing-masing, tengok tapak tangan masing-masing. Ini ujian ni, ujian. Tengok macam mana anak-anak tak ikut perangai kau. Aku suruh tengok tapak tangan kau. Kau tengok tapak tangan orang lain buat apa? Sibuk tengok orang lain buat apa? Tengok tapak tangan masing-masing. Arahan pun belum bagi lagi dah sibuk tu. Tuan pesan. Tengok tapak tangan masing-masing. Tengok. Jangan tengok saya, tengok tapak tangan.
Okey, tengok tapak tangan masing-masing. Okey, tengok dengar je arahan saya. Jangan tengok tempat lain. La ilaha illallah. Tengok saya lagi buat apa? Pandang tapak tangan. Tengok tapak tangan. Jangan tengok saya, dengar je arahan. Sekarang okey, dengar ni. Sekarang tolong tengok kuku masing-masing. Okey, dah, cukup. Dah. Okey. Jangan sampai orang sebelah nampak kita buat apa. Tadi saya nampak ramai orang perempuan yang macam jantan perangainya. Ada juga orang lelaki yang nampak garang tetapi rupanya hatinya lembut macam perempuan. Bila dia tengok tapak tangan, tengok kuku masing-masing, saya tengok tadi kan. So tengok kuku. Ramai yang macam ni. Ini perangai jantan rimau. Perempuan ramai macam tu tadi. Tetapi lelaki ramai juga yang lembut hati tadi. Tengok kuku masing-masing. Halah. Tapi lepas ni dah tak boleh buat dah sebab dah tahu. Faham tak? Itu ujian yang simple. Kau nak tengok macam mana nak tengok. Lagi satu, cuba tengok waktu makan. Waktu makan nasi, kalau dia makan tu daripada luar bawa dekat dia. Faham tak? Pinggan tu daripada luar tu bawa kat dia, kedekut. Boleh tahu. Kalau orang tu makan daripada dia bawa keluar, dia tak kisah. Ada yang kejap macam ni, kejap ambil ni, kejap tak tentu arah makan. Memang dia jenis tak tetap pendirian. Boleh tahu? Siapa yang suka warna hitam, warna gelap-gelap? Dia suka pakai warna gelap, kan? Dia suka warna gelap, blue black, kali hitam, kan? Jangan malu. Okey. Orang yang suka blue black, color yang biru, dia selalu cakap, saya ni tak kisah, saya ni jenis terbuka. Tapi sebenarnya dialah orang yang paling kuat sekali berahsia. Orang yang suka warna kuning, angkat. Siapa yang suka warna kuning? Warna cerah-cerah. Jadi kerjanya memerintah aja. Suruh orang situ, suruh orang itu, suruh orang ini, macam tu. Siapa yang suka warna merah? Kan? Dia ni tak suka makan kebau, tak adalah saja, tak. Yang suka warna merah, dia ni penyayang, dia ni romantik, tapi dia juga sensitif. Kalau orang tak ekspres cinta dekat dia, dia sensitif. Siapa yang suka warna hijau? Ini warna terbaik, sebab ni warna yang Nabi suka. Tetapi sabarlah dulu. Tetapi yang baju hijau nanti dulu, sebelum tu warna putih. Siapa suka warna putih? Warna cerah-cerah. Warna putih ni dia sensitif. Kalau kena sikit merajuk, sikit terasa sampai hati dia. Kan? Samsul Debat ambil gambar dengan semua orang, aku dia tak nak ambil pun. Contohlah, dia sempat terasa. Sebenarnya kalau saya tanya, itu nafsu. Tapi kalau nak tahu warna sebenar kita, bukan warna yang kita suka tau. Buka almari, tengok baju warna apa paling banyak dalam almari kita, itu sebenarnya warna kita. Kadang-kadang kita cakap kita suka warna biru, tapi dalam almari sebenarnya kita banyak beli warna merah. Sebenarnya kita tak perasan. Itu kita tengok. Okey? Dan seterusnya, ikhlas. Dalam mendidik anak, ikhlas. Bukannya didik anak supaya nak anak ni jadi macam ni, nak anak ni jadi macam tu. Tak. Kita yang penting anak kita berjaya. Ikut bidang dia masing-masing. Saya ada anak saya seorang, mula nak masuk sekolah tahfiz. Saya bagi dia masuk sekolah tahfiz, sekolah rendah. Masuk sekolah menengah, tiba-tiba dia kata dia nak masuk sekolah projek bola sepak. Daripada pakai serban, nak pakai boot bola. Saya kata tak apalah, pergilah. Yang penting kau duduk asrama, kau nak belajar, kau belajar. Saya kata. Sebab anak-anak kita ada kecenderungan yang berbeza-beza. Dalam keluarga saya sendiri, tak ada salah silah keluarga yang berceramah. Tak ada. Kan? Dan saya pun terfikir, ada tak anak saya akan ikut jejak langkah saya untuk berceramah? Tapi saya tak ada paksa. Terserahlah pada apa yang mereka nak buat. Yang penting, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadilah sebaik-baik manusia, iaitu sebaik-baik manusia boleh memberi manfaat pada orang lain. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bukan kecil cabaran untuk mendidik anak pada hari ini. Dengan zaman dunia tanpa sempadan, dasar langit terbuka, maka kita kena berhati-hati dalam mendidik anak-anak kita. Jangan kita biarkan anak-anak kita. Hari ini, kalau kita tengok dulu zaman kita tengok CD, ingat tak? Tengok VCD player, tengok DVD.
Kita tengok cerita Hindi, nangis-nangis, tiba-tiba berhenti, kena tukar CD yang kedua, baru boleh sambung cerita. Anak kita hari ni tengok YouTube, habis saja YouTube tu, automatik dia akan play YouTube yang lain hari ni. Dan tanpa kita sedar, kadang-kadang dia ada mendedahkan maklumat yang tidak baik kepada anak-anak kita. Dia boleh ajar anak-anak macam mana cara nak membeli senjata api, boleh ajar anak kita macam mana nak beri bahan-bahan terlarang yang berkaitan dengan penyalahgunaan dadah. Dan dia siap ajar macam mana cara nak padam dalam history supaya mak ayahnya takkan jumpa jejak dia pernah melayari laman web berkenaan. Itu semua ada. Itu sebab kita perlu berhati-hati dalam perkara ini. Maka pesan Nabi, didiklah anak-anak mengikut zaman dia. Kalau zaman dia zaman teknologi, kita pun kena kuasai teknologi. Kita tak boleh, tak boleh lah, tak apalah, aku tak pandai, itu pandai-pandai lah budak sekarang, biasalah tu. Jangan dengan mudahnya kita biarkan anak-anak kita tanpa pengawasan. Minta tolong sangat, pastikan anak-anak kita belajar. Dan kadang-kadang cikgu pun tak tahu mak ayahnya hidup lagi ke tidak. Kadang-kadang cikgu-cikgu buat grup WhatsApp grup. Dia buat grup. Dia tanya, mak ayah pastikan anak-anak siapkan homework ya, sebelum jam 5 esok, make sure kena submit, kena hantar pada cikgu. Tak tahu mak ayahnya hidup ke tidak, senyap aja dalam grup tu. Kadang-kadang ada ayah tu macam tu aja. Kadang sampai ujung macam tu kan. Jadi itulah dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya faham signal-signal yang diberikan tu, saya faham. Cara-cara dia mengelak peluh, cara-cara dia berkipas, saya faham. Itu tanda-tanda ceramah dah sampai ke penghujung. Lagipun, air dah sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Kan? InsyaAllah malam ni jangan lupa datang beramai-ramai ke masjid. Kan? Apa-apa pun saya nak buat sedikit makluman lah kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tu ada flyers tu nanti diedarkan. Siapa yang berminat nak mengerjakan umrah bersama dengan saudara Samsul Bad, nanti adalah kita pergi dengan AirAsia, ikhlas.com. Jadi jangan risau, tak adalah naik flight yang biasa bawa biri limbang tu kan. Dia pakai flight yang besar lah, AirAsia X, insyaAllah. Dia package dia terbaik, bukan apa, dia siap bermalam di Taif, kita ada makan malam di Madinah, di ladang kurma dan sebagainya. Jadi kalau apa-apa hal boleh WhatsApp dan boleh tanya. InsyaAllah tu bukan scammer. Saya memang agak particular, saya tak nak nanti ada orang kena tipu nanti. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, apa-apa pun anak-anak kita ni tanggungjawab kita, kan? Tanggungjawab kita, maka laksanakanlah tanggungjawab dan amanah yang telah diberikan kepada kita. Jangan kita sia-siakan masa depan anak-anak kita esok bergantung kepada apa yang kita terapkan kepada anak kita hari ini. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok balik ke tanjung. Hati terkenang mulut menyebut jasa baik. Pihak penganjur menjemput hari ini, rasa nak junjung. Jadi itu saja daripada saya. Semua yang baik itu datang dari Allah SWT. Mengurangi tubuh punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.